Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Nurliana Termizi dalam 15 minit MMTV edisi 24 Julai 2023. Kita ke berita utama. Pemergian Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Datuk Seri Salahuddin Ayub merupakan kehilangan terbesar buat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menerusi kenyataan di akaun Facebooknya, Anwar terkesan dengan pemergian Salahuddin yang juga merupakan seorang sahabat setia bersamanya dan mempunyai sikap kepribadian yang tinggi sama ada kepada kawan mahupun lawan. Anwar mengimamkan solat jenazah buat Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub di Masjid Jami' Datuk Haji Noh Gadut pada pukul 11 pagi tadi. Solat jenazah itu diikuti seramai lebih 5,000 jemaah. Turut bersama Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu, Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil serta beberapa pemimpin lain. Jenazah Allahyarham selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Jalan Sulong, Serkat, Pontian, Johor pukul 12 tengah hari tadi. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Datin Seri Fatimah Taha dan 6 orang anak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu inisiatif Payung Rahmah yang dimulakan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub diteruskan oleh penggantinya yang akan dilantik menjawat jawatan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Ahmad Zahid berkata langkah itu penting kerana rakyat Malaysia khususnya golongan berpendapatan rendah B40 dan miskin tegar masih memerlukan pembelaan dalam soal kos sara hidup. Terdahulu, inisiatif Payung Rahmah digerakkan Salahuddin sejak beliau memegang jawatan Menteri KPDN di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim awal tahun ini. Sementara itu, Timbalan Menteri KPDN, Senator Fuziah Saleh pula memberitahu pihaknya komited untuk meneruskan kesinambungan legasi Payung Rahmah yang dimulakan Allahyarham dalam membantu rakyat Malaysia pasca pandemik COVID-19. Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor mengesahkan salah seorang pegawai kanannya ditahan pihak berkuasa bagi membantu siasatan. Muhammad Sanusi berkata beliau hanya dimaklumkan perkara itu pada pagi ini tetapi tidak mengetahui secara lanjut butiran penahanan dan siasatan berkenaan kes tersebut. Hari ini tersebar mesej yang menyatakan seorang pegawai kanan kepada Menteri Besar direman 3 hari di Mahkamah Session Alor setelah ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalam. Ketika ditanya sama ada penahanan itu ada kaitan dengan tangkapan SPRM terhadap Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Menteri Besar Kedah sebelum ini, Muhammad Sanusi tidak menolak kemungkinan itu. Dalam perkembangan sama, SPRM masih mengesan beberapa saksi dari China yang didakwa membuat pelaburan dalam aktiviti perlombongan unsur nadir bumi REE di Kedah. Bercakap kepada utusan Malaysia, Ketua Suruhanjaya SPRM, Tan Sri Azam Baki berkata, siasatan membabitkan isu tersebut masih dijalankan dan mengambil masa untuk dilengkapkan. Apakah beliau bermimpi? Itu jawapan ringkas Pengerusi Muafakat Nasional Tan Sri Anwar Musa merujuk kepada kenyataan veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang yang membabitkan dirinya. Dalam satu hantaran di laman Facebook rasmi, beliau menyatakan tidak akan memohon maaf namun sebaliknya meminta Kit Siang membuat sedemikian kepada rakyat Malaysia atas segala ungkapannya yang sering menyinggung perasaan dan sentimen orang Melayu serta kaum Bumi Putra. Menurut Anwar, Kit Siang pada Sabtu lalu menyatakan akan memulakan tindakan guaman terhadapnya dan tidak akan menerima permohonan maaf serta mahukan ganti rugi. Dakwa Anwar Kit Siang keliru kerana beliau mempertahankan kenyataannya berhubung 13 Mei 1969 dan tidak pernah berkata akan memohon maaf untuk mengelakkan ugutan ganti rugi. Sebelum ini, Anwar memaklumkan telah menerima surat-surat tuntutan LOD daripada Kit Siang berhubung ucapan beliau yang dilaporkan oleh sebuah portal berita. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam iklan nikah?
ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, catan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menafikan pihaknya tidak ada mengeluarkan sebarang notis bagi mengesan Ketua Pegawai Eksekutif Sersol Berhad, Datuk Wira Justin Lim Huatat. SPRM dalam satu kenyataan menjelaskan pelbagai usaha telah dilakukan dalam memastikan Justin hadir membantu siasatan berhubung kes yang sedang disiasat agensi ini. Selain kediaman, pihak SPRM juga turut ke pejabat Justin di Ibu Negara pada 26 Jun lalu namun gagal bertemunya. Tambah kenyataan itu, hasil semakan SPRM dengan Jabatan Imigresen Malaysia didapati Justin meninggalkan negara ini pada Februari lalu dan tiada rekod masuk kembali ke negara ini. Terdahulu, ahli perniagaan itu yang sedang dikesan SPRM mendakwa dirinya tidak pernah menerima notis untuk hadir membantu siasatan. Dalam pada itu, Justin juga menegaskan beliau sudah meninggalkan perniagaan itu sejak awal Februari lalu namun berhasrat untuk bekerjasama sepenuhnya dengan pihak berkuasa. Senarai 56 calon Perikatan Nasional PN yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Selangor pada 12 Ogos ini akan diumumkan Rabu ini. Pengumuman calon bagi semua Dewan Undangan Negeri DUN itu dijangka berlangsung di Taman Medan, Petaling Jaya kira-kira pukul 8 malam. Setiausaha Agung PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata pihaknya sudah memuktamadkan sepenuhnya agihan semua kerusi tersebut. Jelasnya senarai itu juga akan diumumkan oleh pengerusi PN Negeri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Sementara itu, ketika ditanya mengenai poster boy atau calon Menteri Besar Selangor, beliau menjelaskan pimpinan PN masih berbincang mengenai rancangan dan strategi bagi menghadapi PRN di negeri ini. Beralih ke berita luar negara. Beribu-ribu kumpulan etnik melancarkan protes duduk secara besar-besaran menuntut penahanan individu terlibat dalam serangan seksual terhadap 2 wanita yang dibogilkan di Manipur sehingga mencetuskan kemarahan penduduk India. Gesaan itu dibuat oleh pihak pembangkang yang membidas parti pemerintah, Parti Bharatiya Janata BJP kerana gagal menghentikan keganasan dan menggesa pegawai tertinggi Biren Singh dilucutkan jawatan. Baru-baru ini, sebuah video menunjukkan berpuluh-puluh lelaki berarak dan menyerang 2 wanita yang dibogilkan di Manipur tular di media sosial. Video berdurasi 26 saat itu menunjukkan sekumpulan lelaki yang dipercayai berumur 15 tahun meraba dan menyerang secara seksual 2 wanita dari etnik Kuki-Zo sebelum membawa mereka ke arah padang kosong. Berdasarkan laporan maklumat pertama FIR dibuat oleh mangsa yang terselamat, wanita berusia 21 tahun itu dirogol secara beramai-ramai. Insiden itu berlaku pada 4 Mei lalu, sehari selepas rusuhan etnik maut yang tercetus antara kaum Meitei yang kebanyakannya beragama Hindu dengan etnik Kuki-Zo beragama Kristian. 10 maut manakala seorang lagi terperangkap selepas bumbung gym runtuh dalam satu kejadian di timur laut China. Gym yang terletak di sebuah sekolah menengah di Qiqihar, wilayah Heilongjiang, itu runtuh kira-kira pukul 3 petang waktu tempatan kemarin. Menurut laporan, seramai 14 orang dibawa keluar dari bawah runtuhan dengan 4 daripadanya maut di lokasi kejadian dan 6 lagi meninggal dunia di hospital ketika menerima rawatan. Menerusi rakaman yang disiarkan stesen penyiaran CCTV menunjukkan keseluruhan bahagian bumbung runtuh dan pasukan penyelamat dikerahkan ke lokasi kejadian untuk memeriksa kawasan berkenaan. Sementara itu, syarikat binaan yang berkaitan akan disoal siasat pihak berkuasa berhubung insiden tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini
hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi. Rumah Mesra Rakyat RMR merupakan program di bawah Syarikat Perumahan Negara SPNB yang diwujudkan untuk membantu golongan B40 dengan pendapatan isi rumah RM5,000 ke bawah. Inisiatif tersebut membolehkan golongan berpendapatan rendah yang mempunyai tanah sendiri untuk tinggal di rumah lebih selesa pada bayaran ansuran sebanyak RM300 sebulan untuk tempoh antara 16 hingga 25 tahun. Bercakap kepada Utusan Malaysia, Ketua Pegawai Eksekutif SPNB, Datuk Haslin Isnin berkata sebanyak 62,145 permohonan telah diluluskan sejak diperkenalkan pada 2002 dan 58,145 unit telah siap dibina. Katanya sebanyak 6,709 permohonan yang telah dinilai layak dan kini berada dalam senarai menunggu, manakala 87,687 lagi permohonan sedang dalam proses permohonan sehingga Jun tahun ini. Haslin yang mula menerajui SPNB pada 2020 berkata pihaknya yang mempunyai lebih 5,000 kontraktor untuk pembinaan RMR mempunyai keupayaan untuk membina sehingga 5,000 unit setiap tahun. Namun, jumlah rumah yang dapat dibina adalah bergantung daripada dana yang diperuntukkan oleh Kementerian Keuangan dalam bajet setiap tahun serta dana diperoleh daripada bayaran ansuran oleh penerima. Petronas Cari Gali Sdn Bhd hari ini mengumumkan kejayaan mencatat 6 penemuan minyak dan gas ONG di 5 blok di kawasan luar pantai Sarawak. Melalui satu kenyataan yang dikeluarkan syarikat unit milik penuh petroleum nasional Berhad Petronas, kesemua 6 penemuan itu adalah daripada kelompok medan minyak baharu serta sedia ada yang mempamerkan tahap bahan cemar yang rendah. Menurut Petronas, penemuan terbabit adalah menerusi usaha cari gali domestik secara intensif yang dijalankan pada akhir 2022 yang turut membawa kepada penemuan Nahara 1 di blok SK306. Naib Presiden Eksekutif dan Ketua Pegawai Eksekutif Huluan Petronas, Datuk Adif Zulkifli berkata kejayaan itu juga membuktikan potensi lembangan Malaysia yang masih belum diterokai dan menunggu masa untuk ditemui oleh syarikat yang bersedia mengguna pakai kaedah baharu serta inovatif. Jelasnya penemuan itu juga diharap menjadi pendorong bagi menarik lebih banyak syarikat untuk menyertai serta melabur dalam sektor huluan Malaysia terutama di peringkat eksplorasi. Kita ke berita sukan. Beregu lelaki negara Nur Izzuddin Rumsani dan Goh Zafei diharap terus mengekalkan momentum sedia ada menjelang aksi terbuka Jepun yang bermula esok. Mereka kembali bergandingan selepas 5 bulan berpisah setelah bermula positif dalam 2 kejohanan pertama mereka. Pengarah kejurulatihan beregu Akademi Badminton Malaysia ABM, Reksi Mainaki, mahu pasangan ranking ke-46 dunia berkenaan untuk terus membina prestasi mereka dalam misi memburu tiket ke Sukan Olimpik Paris 2024. Dalam pada itu, bagi terbuka Jepun, Izzuddin dan Zafei akan membuka tirai saingan menentang wakil tuan rumah Ayato Endo dan Yuta Takei di pusingan pertama. Al-Hilal dilaporkan membuat tawaran sebanyak 1.01 bilion ringgit setahun kepada Kylian Mbappe bagi menyertai kelab tersebut. Mbappe, 24 tahun, memiliki baki kontrak setahun lagi dengan kelab gergasi Perancis, Paris Saint-Germain sehingga musim panas 2024, tetapi sehingga kini enggan menandatangani kontrak lanjutan di Paris dan laporan terbaru ada mengaitkannya dengan perpindahan ke Real Madrid. Al-Hilal menawarkan pemain itu gaji 1.01 bilion ringgit setahun dengan kontrak 2 tahun dan mungkin termasuk klausa pelepasan selepas tahun pertama dia dijual khusus ke Real Madrid. Dalam pada itu, Mbappe dilaporkan sedia menghabiskan musim hadapan bagi memaksa perpindahan secara percuma ke Real pada musim panas akan datang dan difahamkan tidak berminat untuk bermain di Liga Arab Saudi.
Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Selasa 25 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nurliana Tarmizi. Assalamualaikum dan jumpa lagi.